Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, hari ini adalah sambungan daripada tajuk yang telah pun kita pelajari pada minggu lepas, iaitu masih lagi kita bercerita tentang kemandirian spesies tumbuhan. Pada minggu lepas kita dah sentuh tentang bagaimana tumbuhan melindungi dirinya daripada musuh, manakala pada minggu ini kita akan lihat bagaimana tumbuhan melindungi dirinya daripada musim dan juga iklim yang melampau. Iklim yang melampau ni maksudnya iklim yang terlalu panas ataupun terlalu sejuk. Jadi apa yang kita nak capai pada hari ini, ada 3 objektif kita, iaitu menyatakan 4 ciri-ciri tumbuhan melindungi diri daripada iklim panas beserta contohnya. Okey. Yang kedua, menyatakan 2 ciri-ciri tumbuhan melindungi dirinya daripada iklim sejuk. Dan yang ketiga, menyatakan 2 ciri-ciri tumbuhan melindungi diri daripada musim berangin. Baik, yang pertama sekali kita lihat menyatakan 4 ciri-ciri tumbuhan melindungi diri daripada iklim panas. Okey, yang pertama sekali kita tengok ada setengah tumbuhan dia akan menggulungkan daunnya pada waktu panas. Contohnya pokok pisang, pokok kunyit dan juga lalang. Jadi apa kaitan menggulungkan daun dengan tujuan ataupun fungsi dia untuk bertahan pada cuaca panas? Okey, yang sebenarnya apabila ia menggulungkan daun dia, okey, dia sama macam kita menggulung tuala juga. Okey, tuala tu kalau kita bentangkan dia, tuala yang basah, dia akan cepat kering. Air daripada tuala tu akan cepat hilang. Okey, manakala kalau kita gulung dia, tuala itu akan lambat sikit untuk kering dan air dari dalamnya sukar untuk hilang. Jadi begitulah juga dengan daun. Daun ni dia ada satu permukaan yang besar. Contoh macam daun pisang, daun kunyit, dan juga daun lalang dan juga beberapa daun yang lain. Okey, kerana permukaan yang besar ni dia menjadi tempat di mana air akan keluar melalui tumbuhan tersebut, dan apabila terlalu banyak air akan keluar atau hilang dari tumbuhan tersebut akan matilah, samalah macam kita juga. Jadi bagi mengelakkan daripada air tersebut keluar dengan banyaknya daripada tumbuhan melalui daun, pokok itu akan menggulungkan daunnya supaya luas permukaan yang terdedah itu menjadi lebih kecil, dan dengan itu kurang air yang akan hilang daripada tumbuhan tersebut. Baik, ciri yang kedua ialah daun berbentuk duri. Macam mana pula daun berbentuk duri ni boleh melindungi tumbuhan? Kalau kita tengok dalam gambar ni adalah pokok kaktus. Bagaimana daun berbentuk duri ni melindungi pokok kaktus ini daripada cuaca yang begitu panas? Yang kita tahu pokok kaktus ni memang antara habitat dia adalah di kawasan gurun ataupun kawasan-kawasan yang panas, dan pokok kaktus ni pun sebenarnya dia adalah antara spesies tumbuhan yang tak boleh mendapat air yang berlebihan. Kalau dia mendapat air yang berlebihan, dia akan mati. Okey, jadi kalau kita lihat tadi tumbuhan-tumbuhan macam pisang ni, dia mempunyai daun yang lebar, tetapi untuk mengurangkan luas permukaan dia gulungkan daun dia. Jadi macam pokok kaktus ni pula, daun tu diubah suai menjadi bentuk duri supaya ia tidak ada permukaan yang luas. Kalau tadi cikgu sebut permukaan luas tadi, dia akan membolehkan air keluar daripada tumbuhan tersebut dengan lebih mudah dan menyebabkan tumbuhan tersebut kehilangan air. Jadi apabila luas permukaan itu telah dikurangkan dengan mengubah suai daun itu daripada bentuk yang lebar kepada bentuk yang seagakkan jarum ini, maka luas permukaan itu akan jadi lebih kecil, terlalu kecil, sehinggakan air akan sukar untuk keluar daripada tumbuhan ini. Jadi begitulah bagaimana daun berbentuk jarum itu membantu melindungi tumbuhan, terutamanya pokok kaktus ini, daripada kehilangan air semasa cuaca panas. Baik, ciri yang ketiga ialah batang menyimpan air. Okey, jadi kalau kita masih ingat lagi, haiwan-haiwan seperti unta, okey, ia dapat menyimpan air di bahagian bonggol pada bahagian belakang haiwan tersebut lah, menyebabkan unta ini dia dapat bertahan pada cuaca yang panas walaupun dalam masa seminggu tu dia tak minum air pun. Okey, jadi dengan kebolehan tersebut, unta tersebut boleh bertahan dan dia tidak matilah dalam cuaca panas. Jadi
Begitu juga dengan tumbuhan. Ada setengah tumbuhan, kalau yang kita tengok dalam gambar ni, pokok kaktus dan juga pokok pisang, ia mampu menyimpan air yang mencukupi dalam batang dia. Okay, jadi ini akan mengelakkan dia daripada kehilangan air yang banyak semasa cuaca panas dan membolehkan dia bertahan pada cuaca yang panas tersebut. Okay? Jadi ini antara kelebihan lah yang ada pada pokok kaktus dan juga pokok pisang, iaitu batang yang boleh menyimpan air. Okay, seterusnya kita tengok ciri yang keempat, iaitu mempunyai akar yang panjang. Yang cikgu tunjuk dekat kamu ni ialah pokok kaktus lah. Tapi pokok kaktus ni adalah pokok yang mungkin dah mati. Cuma yang cikgu nak tunjuk sekarang, pokok kaktus ni dia mempunyai akar yang panjang jauh ke dalam tanah. Sebab kita tahu di kawasan panas air memang ada, tapi bukanlah berhampiran dengan permukaan tanah tu. Dia jauh lebih ke dalam daripada permukaan tanah, dan perlu bagi pokok kaktus ini untuk mendapatkan air daripada kawasan tersebut. Jadi semakin panjang akar yang dimiliki oleh pokok kaktus tu, semakin bertambahlah kebolehan tumbuhan ini untuk mendapatkan air di tempat yang panas tersebut. Yang kita tahu bahawa akar ini adalah bahagian tumbuhan yang menyerap air. Jadi bagi pokok yang tak cukup akar panjang akar dia takkan dapat bertahan pada tempat yang begitu panas. Jadi ini salah satu ciri-ciri yang terdapat pada pokok kaktus untuk dia bertahan pada cuaca yang panas tu. Okey. Dan fungsi ataupun ciri yang seterusnya ialah daun yang mempunyai bulu-bulu halus. Ni kita kaitkan dengan tadi, di mana daun ni adalah salah satu tempat pada tumbuhan yang boleh berlaku kehilangan air kat situ. Jadi untuk pokok tomato ni contohnya, dia mempunyai daun yang mempunyai bulu yang halus. Jadi apa fungsi bulu halus? Bulu halus pada daun adalah berfungsi untuk mengelakkan kehilangan air. Contoh macam daripada kita sendirilah. Okey. Pada bahagian lengan kita mungkin tak banyak bulu-bulu, cuma ada bulu roma je. Jadi kita nampak bila badan kita berpeluh, kita nampak banyak peluh keluar daripada liang-liang peluh pada lengan kita. Tapi kalau bahagian rambut kita tak nampak. Peluh yang ada pada bawah rambut tu kadang-kadang sampai menyebabkan kepala kita gatal dan sebagainya, kerana sukar untuk peluh itu keluar daripada celah-celah rambutnya. Jadi macam pokok tomato ni, dengan adanya bulu-bulu halus akan mengelakkan daripada air itu hilang dengan mudah daripada daun tersebut. Itu salah satu lagi contoh ataupun ciri-ciri yang terdapat pada tumbuhan untuk mengelakkan kehilangan air dan membolehkan ia bertahan pada cuaca yang panas. Okey, kita tengok ciri-ciri yang seterusnya. Okey, menggugurkan daun. Ini khas untuk pokok getah. Pokok getah pada hari panas, okay, dia akan menggugurkan daunnya. Apa tujuan dia? Macam tadi juga kita cerita pasal daun lagi. Okay? Jadi untuk pokok getah ni, dia tidak menggulungkan daun dia. Dia tidak mempunyai daun yang berbentuk jarum, dan juga ia tidak mempunyai daun yang berbulu halus seperti pokok tomato tadi. Jadi caranya untuk dia mengelakkan kehilangan air daripada bahagian pokok ini adalah dengan menggugurkan daun dia. Apabila daun tu gugur, tak adalah tempat untuk air keluar daripada tumbuhan ini. Okey, jadi dia akan gugurkan sebahagian daripada daunnya untuk mengelakkan air itu keluar melalui daun. Sebab kita tahu pokok getah ni bila dia gugurkan daun dia, tempatnya di mana daunnya tertanggal tu akan keluarkan getah, dan getah tu akan menghalanglah air daripada keluar juga daripada ranting-ranting dia tu tadi. Okey. Jadi ini salah satu lagi ciri tumbuhan untuk bertahan pada cuaca yang panas. Dan yang terakhir ialah daun berbentuk daun yang berlilin. Dia ada lapisan lilin semula jadi pada daun tersebut. Contoh macam pokok pisang, daun pisang, dan juga daun keladi. Sebab kalau kita dalam gambar ni, air pun susah nak melekat pada daun tersebut. Itu menunjukkan bahawa pada daun tersebut ada satu lapisan lilin semula jadi. Kan kalau kita ambil lilin, kita
kita sapukan pada kertas, lepas tu kita titis air, air tu tak akan meresap pada kertas tu, sebab lilin tu adalah lapisan minyak yang menjadi penghalang untuk air tu menyerap kepada kertas. Jadi begitu juga dengan daun ni. Tapi yang dia nak halang ialah air keluar daripada daun tu. Jadi kalau kita tengok pokok pisang, pokok keladi dan banyak lagi lah beberapa jenis tumbuhan yang kita nampak daunnya di permukaan atasnya licin. Jadi itu menunjukkan bahawa ada satu lapisan lilin semula jadi yang terdapat pada daun tersebut untuk mengelakkan air keluar daripada daun tersebut dan membolehkan tumbuhan sedemikian bertahan pada cuaca yang panas. Jadi itu adalah 7 ciri-ciri tumbuhan untuk ia bertahan pada cuaca panas. Baik, kita lihat pula objektif kita yang kedua, iaitu menyatakan 2 ciri tumbuhan untuk melindungi diri daripada iklim sejuk. Okey, jadi ciri yang pertama ialah kulit tebal. Contohnya macam pokok pine dan juga pokok maple. Dua-dua jenis tumbuhan ni tak adalah terdapat di tempat kita. Banyak terdapatnya di negara-negara yang beriklim sejuk seperti di Europe dan sebagainya. Jadi apa kaitan berkulit tebal ini dengan pelindungan tumbuhan tersebut daripada iklim sejuk? Dia hampir menyerupai seperti kita juga, manusia dan juga haiwan, untuk melindungi diri kita dan juga haiwan daripada cuaca yang terlalu sejuk. Kalau macam manusia, dia akan pakai baju sejuk. Haiwan pula yang kita dah pelajari, dia mempunyai lapisan lemak dan juga bulu yang tebal pada anggota badan dia untuk mengelakkan daripada suhu badan kita dan juga haiwan ni jatuh terlalu banyak dan menyebabkan berlaku pembekuan darah. Sebab kita tahu bahawa darah ni kalau beku dalam badan kita atau badan haiwan, dia akan menyebabkan pengalirannya terhenti dan menyebabkan bahagian jantung kita mungkin tersumbat dan menyebabkan kematian. Tapi pada tumbuhan, yang mengalir ataupun yang beredar pada tumbuhan ini adalah air daripada badan ataupun pada bahagian dalam tumbuhan tersebut. Sebab yang kita tahu, air akan diserap oleh akar, dan kemudian akan dihantar kepada bahagian-bahagian tumbuhan yang lain melalui batang dan sebagainya, untuk menjalankan salah satunya ialah fotosintesis, dan juga untuk tumbuhan tersebut hidup juga. Jadi kalaulah air tersebut, peredaran air tersebut terganggu, pokok tersebut akan mati. Jadi untuk mengelakkan daripada peredaran air tersebut terganggu, adalah penting untuk memastikan air tersebut boleh bergerak dalam tumbuhan itu dan ia tidak beku. Jadi salah satu cara ataupun ciri yang ada pada tumbuhan untuk mengelakkan daripada dalam bahagian tumbuhan itu menjadi terlalu sejuk dan menyebabkan air di dalamnya membeku adalah dengan mempunyai kulit yang tebal pada bahagian luar tumbuhan tersebut. Itu adalah salah satu lagi ciri yang terdapat pada tumbuhan khusus untuk melindungi tumbuhan tersebut pada cuaca yang sejuk. Cikgu ulang balik, ia mempunyai kulit yang tebal. Kalau di sebelah kanan tu hantu pokok maple yang warna merah-merah tu, cantik kan? Ni walaupun awak nampak ada matahari kat sini ni, tapi sebenarnya kawasan ni kalau nak bandingkan dengan tempat kita, dia masih lagi suhunya lebih rendah daripada tempat kita sebenarnya. Jadi kita tengok ciri yang kedua untuk membantu tumbuhan ini melindungi dirinya daripada iklim yang sejuk adalah dengan mempunyai daun berbentuk jarum. Kalau kita tengok tadi di kawasan panas, terutamanya untuk pokok kaktus, dia ada juga daun bentuk jarum. Tapi untuk mengelakkan kehilangan air. Tapi apa pula fungsi daun bentuk jarum bagi pokok seperti pokok pine, pokok macam pokok conifer, di kawasan-kawasan sejuk ini? Ia juga mempunyai daun berbentuk jarum bagi membolehkan salji yang akan melekat pada tumbuhan tersebut diluruhkan atau digugurkan dengan mudah. Sebab salji ni kita tahu dia adalah dalam bentuk pepejal, walaupun dia halus-halus, tapi bila banyak sangat dia akan terkumpul dan menyebabkan menjadi berat dan boleh mematahkan dahan-dahan ataupun ranting-ranting pada pokok ni tadi. Jadi dengan adanya daun yang berbentuk jarum yang lurus, dia akan memudahkan salji ini bila sampai tahap dia akan luruh ataupun gugur sendiri daripada
pokok tersebut, dan ini dapat mengelakkan bahagian pokok tersebut daripada patah. Perumpamaannya senang aja. Kalau macam rambut kita lurus, kita letakkan kertas yang kecil ke klip kertas je, senang aja dia jatuh daripada kepala kita kan, sebab dia lurus. Dia macam mudah je, dia licin kan. Tapi macam kalau macam rambut kita ni kerenting, kita letak klip kertas, dia tak akan jatuh dengan mudah kan. Kita giling-giling kepala agak-agak barulah dia jatuh. Jadi samalah dengan tumbuhan ni tadi. Baik, kita lihat objektif kita yang ketiga, iaitu yang terakhir, menyatakan 2 ciri tumbuhan melindungi diri daripada musim berangin ataupun tempat yang berangin kencang. Yang pertama sekali ialah batang yang mudah melentur. Jadi kalau kita tengok dalam gambar ni, ada sebelah kiri kita pokok kelapa dan yang di sebelah kanan kita pokok ru. Kedua-dua pokok ini, tumbuhan ini biasanya terdapat di kawasan yang berangin kencang, iaitu di tepi laut lah terutamanya. Kita tengok pokok kelapa tu, batangnya tak patah pun walaupun dia ditiup oleh angin dengan begitu kuat sekali. Begitu juga dengan pokok ru. Jadi apa sebab dia? Adalah kerana ia mempunyai batang yang mudah melentur. Siapa-siapa rakan kita yang ada ayahnya yang suka memancing, abangnya suka memancing, dah tentu kat rumah dia akan ada beberapa batang joran kan. Jadi kalau kita tengok joran pancing tu, kita boleh lentur-lenturkan dia. Apa tujuannya? Supaya dia dapat bertahan dan tidak patah kalaulah ditarik oleh ikan yang besar kan. Jadi kelenturan itu membolehkan batang pokok kelapa dan juga batang pokok ru ni bertahan bila ditiup angin kencang. Jadi begitu juga kalau awak tengok siapa yang pernah naik kapal terbang lah, terutamanya bila naik tu duduk di bahagian sayap kapal terbang, kita dapati bila kapal terbang ni mula bergerak menuju ke landasan, kadang-kadang dia bergoyang, kita tengok dia punya sayap dia tu macam melempai-lempai, macam nak patah aja. Tapi sebenarnya memang itu pun reka bentuk yang jurutera buat pada sayap kapal terbang tu. Dia boleh melentur sedikit supaya apa? Apabila berada di udara dengan angin yang kuat, dia boleh fleksibel sikit dan mengelakkan sayap tu sebut daripada patah sebenarnya. Jadi kelenturan ni penting. Jadi yang kita nampak sekarang ni, batang mudah melentur terdapat pada pokok kelapa dan juga pokok ru adalah untuk mengelakkan pokok tersebut batangnya daripada patah apabila ditiup angin. Itu ciri yang pertama. Manakala ciri yang kedua, kedua-dua tumbuhan ini juga mempunyai daun berpecah-pecah. Berpecah-pecah ni maksudnya dia terpisah-pisah lah. Kalau kita tengok daun pokok kelapa di sebelah kiri kita ni, daripada pelepah yang di sebelah tengah ni tadi ni, kita dapati ada daun-daun dia dan ada celah-celah antara daun tu kan. Begitu juga dengan pokok ru ni tadi. Ni pada ranting dia, dan inilah sebenarnya daun dia. Ni tak macam serupa daun pokok biasa kan. Dia berpecah-pecah, dia satu-satu macam tu, dan ada celah-celah dia. Jadi apa tujuan celah-celah yang wujud pada daun-daun ni? Kalau kita tengok tadi gambar ni, di samping pokok ni tadi dia dapat bertahan, kita nampak tak ni ada apa ni, signboard ni dia tumbang. Sebab apa? Angin bertiup dengan kuat sekali dan signboard ni terpaksa menahan tiupan angin tersebut. Bagaimana nak elakkan signboard ni daripada tumbang? Salah satu caranya mungkin kita kena buat lubang-lubang sedikit pada papan tanda ni tadi, bagi memudahkan sebahagian angin tu dapat melepasi bahagian tersebut. Begitu juga lah dengan daun ni, dengan adanya ruang, disebabkan daun tu berpecah-pecah, ada ruang, jadi sebahagian angin yang melalui pada daun-daun ini, dia tidak menolak batang ataupun pelepah pada pokok ni tadi dengan begitu kuat sekali. Jadi sebahagian angin akan dapat melepasi ruang-ruang tu, dan hanya sebahagian saja yang akan menolak daun tu tadi. Begitu juga dengan pokok ru yang ini. Jadi dengan ini tumbuhan tersebut tidaklah ditolak dengan angin yang begitu kuat, dan kita boleh kata ia mempunyai rintangan yang lebih rendah terhadap
angin. Maksudnya dia tak perlu menahan angin dengan terlalu banyak sekali, dan ini membantu dia untuk bertahan daripada patah apabila ditiup angin dengan begitu kuat sekali. Ataupun kita senang kata tujuan daun berpecah-pecah ni adalah untuk mengurangkan rintangan ataupun halangan tumbuhan tersebut terhadap angin yang bertiup kencang. Baik, kita recap balik apa yang kita dah belajar hari ini. Jadi hari ini pelindungan tumbuhan terhadap iklim dan musim yang melampau. Kita belajar tentang pelindungan daripada iklim panas, di mana ada 7 ciri-ciri dia tumbuhan untuk bertahan pada cuaca panas, iaitu menggulungkan daun, daun membentuk duri, batang menyimpan air, akar panjang, daun berbulu halus, menggugurkan daun dan juga daun berlilin. Manakala pelindungan daripada iklim sejuk ada 2 ciri yang kita dah belajar, iaitu berkulit tebal dan daun berbentuk jarum. Manakala yang ketiga objektif kita pelindungan daripada musim berangin, ada 2 ciri juga yang kita dah belajar, iaitu batang mudah melentur dan daun berpecah. Jadi cikgu harapkan kamu dapat menguasai ketiga-tiga objektif kita pada hari ini beserta dengan contoh-contoh tumbuhan yang telah pun kita sentuh tadi. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.